Okay, moving on to the next questions. Okay, so question 13A. When the lid of the glass jar is tight, holding the lid under the hot water for short time will often make it easier to open. Okay, so because due to the difference in Young modulus for the glass and the metal, okay, so bila kita rendamkan dia, glass dia akan expand faster than metal. Alright, that's why bila dia dah kembang, bukan maksud metal tak expand, bukan glass tak, glass pun akan expand tapi metal expand faster. That's why dia akan melonggarkan permukaan tu lah, sebab supaya dia boleh buka dengan mudah. Benda ni juga explain kenapa kalau kenapa kan glass jar tu dia jadi ketat at the first place. Masa aku tutup biasa tak ketat pun kan. Contoh macam kau ambil satu jam katakan daripada petak ais, kau dah makan apa semua, kau tutup. Kau tak tutup ketat pun kalau letak dalam petak ais. Besoknya kau nak buka dia ketat. Kenapa? The idea is the same. Because the metal will shrink faster than the glass. So bila dia shrink faster, so maksudnya dia akan mengetatkan, dia kecut kan. So dia akan mengetatkan benda tu. So kalau kau nak simpan gelas jar yang ada tutup metal dalam petak ais, jangan tutup ketat-ketat. Nanti kau memang akan keluar dia lebih ketat daripada masa kau masuk dalam petak ais tu. Okay, that's the idea lah. Ataupun cara yang biasa orang pakai selain daripada tu adalah dia letakkan plastik, okay, between glass jar and the lid. Okay, dia letak lapisan plastik, layer of plastik. So bila kau buka dia lebih mudah. Alright, itu nak menghalang daripada dia kau tutup ketat lah. Tu nak menghalang daripada kau tutup ketat. So dia ada layer of plastik. Pada masa yang sama dia menjadikan benda tu lebih ketat. Okay, maksudnya dia lebih kedap. Lebih kedap. Alright, so faham itu application in real life. Alright. And then moving on to the next questions. Okay, ni contoh macam lebih kurang macam railway kereta api. So kita nak buat satu benda, nak pasang metal rod between two bricks, dia mesti ada gap. Alright. So kita tengok dekat sini kan, soalan dia, information yang diberi pada kita. Okay, ni dia ada 12 cm gap. Okay. 12 cm long. Okay, then there's a gap between the end of the rod and opposite wall. At 30 degrees Celsius, the gap is 0.5 millimeter. Okay. At 30 degrees Celsius, ini initial lah. Ini initial dia. 30. The gap is 0.5. So, lebih senang kalau kita conteng je kat sini. Kan. Ini 12 cm panjang. Okay. Gap dia adalah 0.5 millimeter. At 30 degrees Celsius. So, T initial 30 degrees Celsius. Apa lagi? Okay, if the expansion of the wall is negligible, calculate the temperature. So, sebab kita nak fokus pada root sahaja, that's why kita neglect expansion of the wall. Even though in real situation, bukan setakat root ini sahaja expand, wall pun akan expand. Okay. Calculate the temperature of the hot gas to close the gap. So, kita nak kira temperature. So, basically kita nak kira dia punya final temperature lah. Sebab kalau katakan hot gas ini, dia kena dekat root. Maksudnya, pada masa itu, root ini akan, dia punya temperature will reach thermal equilibrium lah. So, basically dia akan sama temperature dia pada masa. So, kita nak cari T final. Ini kita punya aim. T final. Okay, menggunakan cara yang sama, tapi tadi area expansion, yang ini adalah linear expansion sebab dia kata adalah pemanjangan. Okay, so kau dah ada delta L. Okay, delta L dah ada 0.5 mm, convert kepada meter pastikan. And then kau dah ada L0 given 12 cm, sekali lagi convert kepada SI unit dia meter. Alpha dah ada.
given coefficient of linear expansion and then delta T. So substitute sahaja dalam formula. Kira dapat jawapan. Okey, cari T final. Faham Simple sahaja pengiraan dia. So tengok bentuk metal tu. Basically we always focus on the metal metal solid. Okey, pepejal logam lah. Logam kita sentiasa tengok pada metal. Yang lain-lain tu kita boleh negligible. Bukan negligible, biasanya kita tak fokus sangat. Kenapa? Sebab dia punya expansion dia kurang berbanding dengan metal. Okay, faham Alright, very good. So, masuk question number 14. Ini kita dah masuk the last LO kita. Yang kita cakap kita nak tengok expansion of the liquid inside the apa tu bekas tu lah. Inside the container. Alright. So, the theory is kan, kalau kita panaskan satu-satu container tu, okay. So, kalau kita panas container ada berisi air. Kalau korang tengok kan, air tu dia akan expand juga sama. Teori dia punya aplikasi senang. Korang pernah masak Maggi kan? Masak Maggi atau masak nasi katakan. Kalau korang tengok, kadang-kadang kalau kau isi air tu penuh, kan apa akan berlaku? Air tu akan melempah. Bila korang panaskan air tu melempah. Kenapa dia melempah? Simple. Liquid expand faster than solid. Okay. Liquid expand faster than solid. That's why kan bila dia dipanaskan bersama-sama, kan air tu akan tumpah. So ini adalah teori yang rasa semua orang tahu. Kan semua orang cuba elak. Sebab tu kita tak, kalau nak masak, nak panaskan air ataupun nak masak apa-apa, kita isi penuh-penuh. Sebab dia akan melempah keluar. Tapi sebagai orang fizik kan, kalau kau masak Maggi kan, dia melempah keluar, apa yang kau nak buat? Kau nak kira berapa banyak yang melempah tu. Itu bezanya jadi orang fizik. Kan berapa banyak yang dah tumpah tu kau nak kira. Kan itu sahaja. So kita nak kira berapa banyak yang dah melempah keluar. Okay, berapa volume of water yang dah melempah keluar. Itu kita punya aim, objektif kita belajar question number 14 and question number 15. Alright. So, kita teruskan saja. A copper radiator capacity 15 liter is filled with coolant at 90 degrees Celsius. When the engine is running, the temperature of radiator rises. Okay, and the coolant overflow. Explain why the coolant overflow. Simple sahaja. Amount of volume expansion of the coolant liquid is more than the radiator. Ini liquid. Ini liquid. Ini solid. Alright, for those who doesn't know what is the coolant. Coolant adalah cecair warna hijau biasanya. Warna hijau, warna merah kadang-kadang. Letak dalam radiator kereta. Okey, radiator ni dalam kereta yang menyejukkan enjin. Okey. So that's why ada satu amaran dekat radiator. Siapa yang biasa pernah tengok dekat enjin kereta, ada satu amaran dekat radiator, jangan buka masa enjin tengah panas. Sebab apa? Kalau kau buka radiator tu masa enjin tengah panas, cecair tu, dia punya coolant tu akan memancut keluar. Okay, kenapa? Sebab dia expand. Dia tak tahu nak pergi mana. Kan? So, kalau kau buka, dia akan mancut keluar. Dengan air panas tu kena kat muka kau. So, dia akan menyebabkan kecederaan lah. Alright? So, that's why. Okay, ingat. Volume expansion of the coolant is more than the radiator. When we talking about liquid, it always about volume expansion. Liquid dia tak ada linear expansion, dia tak ada area expansion. It always volume expansion. Kenapa? Sebab liquid will always follow the shape of the container. Okay. So kalau katakan shape of the container tu dia cuma area saja, contoh macam kertas, akan ada liquid ke? Tak ada. Kan, container tak ada bentuk kertas sebagai container. No way. Okay. Road sebagai container pun tidak. Kan, so basically container biasanya dia ada volume. Okay, ni aku cakap ni, kita punya aim ni. Calculate the amount of coolant that spill out. Tu nak kita nak kira tu. Kan, berapa banyak yang spill out. So, macam mana cara nak buat benda ni?
kita kena kira kedua-dua volume expansion. Okay. So, first kali kita kena kira ini for liquid. Okay, volume expansion. Delta V is equals to V naught gamma delta T. Okay. So, dekat sini dia dah bagi coefficient of volume expansion. Ini dia punya gamma lah. Okay, substitute sahaja. Kan nilai yang kita ada dekat sini. Delta V dia, kita nak kira delta V. So, V naught dia sama 15 liter. Convert kepada meter. Okay, so for those who doesn't know, 15 liter is equals to 1000 centimeter cube. Okay, 15 liter 1000 centimeter cube. So ini adalah 15,000 centimeter cube. Okay. Dalam soalan ni korang boleh biarkan dalam centimeter cube pun boleh, sebab dia punya jawapan akhir dia dalam centimeter cube. Tapi aku strongly suggest you guys kan, supaya tak memeningkan kepala, convert everything to meter cube. Okay, convert everything to meter cube. So kalau macam ni dalam meter cube, you akan dapat 3.45 times 10 to the power of 1, 2, -7, okay, meter cube. Macam tu lah, 3.45 times 10 to the -7 meter cube. Kalau korang cari dalam meter. Okay. So tak ada masalah lah, mana-mana. Kalau kau nak biarkan dalam sentimeter pun boleh, mungkin lagi senang pengiraan korang lah. Tapi it's applicable for this question only lah. Okay, so lepas tu kau masukkan dia punya nilai, dia punya gamma ni. Gamma dah diberi, masukkan delta T. Okay, delta T cari nilai. Okay, kau nak cari dia punya delta T 96 tolak 30. So cari nilai ni. Okay, dalam centimeter cube ataupun dalam meter cube, no problem. Okay, yang kedua kau cari for radiator pula. For radiator pun sama juga. Delta V is equals to V naught gamma delta T. So ini sama dengan V naught dia tadi kan, kau dah ada. Darab dengan gamma. Gamma sama dengan 3 alpha, sebab dekat sini dia bagi linear expansion. So tolong pastikan tengok. Biasa kalau untuk solid dia akan bagi coefficient of linear expansion. Cuma untuk liquid sahaja dia tak ada linear expansion, sebab itulah dia ada volume expansion sahaja. Alright. So delta T ini pun sama seperti di atas. So kau akan dapat jawapan. So nak cari berapa banyak amount of coolant spill out. So kau tolakkan je lah liquid expansion berapa banyak, tolak dengan radiator expansion ataupun liquid minus container. Kan. So nak cari dia punya total. So delta V bagi liquid minus delta V bagi container. So kau akan dapat dia punya jawapan. Alright. Simple sahaja. Alright. So next time lepas ni kan, kalau korang masak Maggi ke atau masak benda-benda apa yang macam tiba-tiba tumpah. So please kan, mula-mula sekali ambil kertas dan kalkulator, kira berapa banyak yang tumpah tu. Alright. Macam tu lah jadi orang fizik kan. Walaupun biasa apa yang berlaku adalah kita terus ambil lap ke, kain lap untuk lap ke apa semua, ataupun biarkan aja, aku tak kisah apa berlaku kat dapur. Tapi lepas ni jadikan kebiasaan, bila dia tumpah aja, kira berapa banyak yang tumpah tu. Bila dia keluar je kan, dia melempah je, kita nak kira berapa banyak air yang melimpah.